alamin. Adab ketika bermimpi baik dan buruk. Di antara adab-adab ketika bermimpi baik. Jadi bila bermimpi baik, yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah. Duduk dan diam, bangun, wah, mimpi baik macam ni. Jangan mimpi menang loteri itu baik, tak. Itu sebab loteri itu kalau yang diharapkan itu bukan baik. Itu mimpi maksiat. Memang dapat duit. Menang loteri, alhamdulillah kata dia. Nauzubillah min zalik. Jadi mimpi yang baik, mimpi dapat anak, dapat isteri, dapat tuan-tuan, yang baik lah. Yang baik. Yang baik. Jadi syukur, alhamdulillah ya Allah. Nanti ada doa-doa yang perlu kita tahulah. Kemudian yang kedua, membaca doa berikut ini. Alhamdulillahilladzi, ni ada kat dalam catatan tuan-tuan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma ja'alha saratan nafi'ah tasur wa la taghur wa tanfa'u wa la tadur. Allahumma la taj'alna minal mustadrajjina bin ni'mah wa la minal mu'adzibina bil bala. Ini doanya tuan. Saya pun tak hafal lagi, tapi kita akan usaha hafal sepanjang tempoh PKP ni tuan. Inilah peluang Allah Taala nak bagi kat kita, kat anak-anak kita ni. Ni dapat mimpi baik, kita baca doa ni. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal soleh sempurna. Ya Allah, jadikanlah nikmat bermimpi itu satu keindahan yang bermanfaat, menyenangkan dan bukan menyakitkan, berguna dan bukan memudaratkan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami dari kalangan orang yang mendapat istidraj dengan sebab berbagai kenikmatan, dan bukan daripada kalangan orang-orang yang disakiti dengan bala. Ini mimpi itu, dalam mimpi itu ada nikmat, dan juga yang bukan nikmat. Masuk dalam gaung itu bukan nikmat lah. Mimpi jatuh dalam gaung, itu bukan nikmat. Tapi mimpi-mimpi yang manis-manis, yang indah-indah dalam tidur itu satu nikmat. Tetapi dia ada dua. Satu merupakan nikmat keindahan yang memberi manfaat. Itu dia. Yang kedua, dia memberi nikmat rupanya sebagai satu istidraj. Dengan mimpi tadi dia galit dengan mimpi dia. Lama dah subuh pula, kacau lah Pak Bilal ni azan, sambung tarik, dia nak masuk balik dalam tidur nikmat dia tadi tu. Dia pergi ke Taj Mahal rupanya. Dia mimpi jumpa dengan Rani Mukherjee kata dia. Jadi ini dah terbangun, dia nak masuk balik dalam mimpi dia tu. Itu satu istidraj. Nikmat mimpi tadi tu, tapi satu istidraj. Ataupun dia mimpi menjadi kaya. Menjadi kaya. Akhirnya menjadi istidraj bagi diri dia. Dia berangan tanpa usaha satu pun untuk mendapatkan, memperolehi wang dengan hasil yang baik, dengan keredaan Allah Ta'ala. Tapi dia pergi main loteri, pergi rompak rumah orang dan sebagainya. Sebab dia nak kaya, dia kata dalam mimpi ni aku jadi kaya ni. Ataupun dalam mimpi dia jadi kaya, kata dia, kau pergi ke kubur tu, kau puja kubur ni, contoh gitu. Ataupun kau bunuh si bulan ni, kau sembelih anak kau ni, nanti kau jadi kaya. Itu satu istidraj. Nikmat kaya tu tapi istidraj bagi diri dia. Itu contoh. Maknanya dalam mimpi pun ada nikmat yang memberi faedah dan manfaat kepada dirinya, dan ada yang menjadi satu kecelakaan bagi diri dia, dan jangan menjadi asbab kepada ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baca doa ini tadi. Baca doa ini lepas mendapat mimpi yang baik, mimpi yang baik. Mimpi yang buruk nanti. Ini malam ni kita belajar tentang mimpi yang baik. Kemudian yang ketiga, tidak menceritakan mimpi baiknya kecuali hanya kepada orang yang dicintainya dan amanah. Ni tuan. Tak semua orang kita boleh bersembang pasal mimpi best kita malam tadi. Tak semua. Apa dia punya dalil dia? Dasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'yal hasanatu minallah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu
fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu, rawahul Bukhari. Maksudnya datangnya mimpi yang baik adalah dari Allah. Jika salah seorang dari kalian bermimpi baik, maka mimpi tersebut janganlah diceritakan kecuali kepada orang yang dicintai, yang disayangi, yang disukai. Siapa orang yang dicintai, disayangi, disukai? Kalau dia kata isteri dia lah. Kalau dia kata best friend dia lah. Kalau dia kata ustaz ni tak apalah. Kalau dia kata nak sembang dengan alim ulama ni pasal mimpi elok dia pun boleh lah, tak mengapa. Tapi dia tak boleh tanam kat semua orang, sebab masing-masing ada perspektif dan perkara-perkara yang lain. Apa sebabnya? Dikaitkan dengan firman Allah Ta'ala mengisahkan perkataan Nabi Yaqub kepada puteranya, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Surah Yusuf. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, kerana jika kamu menceritakannya maka mereka akan membinasakanmu. Surah Yusuf ayat 5. Ni tuan-tuan pun dah tahu dah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia bermimpi 12 bulan sujud kat dia. Babah dia tak kasih cerita kat saudara adik-beradik dia lah. Adik-beradik dia. Ujung ceritanya pasal adik-beradik dia ni dengki lah ketika tu. Sampai ditinggalkan di telaga. Nak dibunuh, dia kata kat abah dia dah bunuh adik dia ni. Tapi tinggalkan dekat telaga. Sampai menangis ayahnya, anak kesayangan. Anak kesayangan. Dibunuh. Allah, contoh gitu. Kita ada anak kita dibunuh, yang membunuh tu pula adik-beradik kita, adik-beradik dia, atau anak kita juga, contoh gitu. Kan keharu, hibur perasaan seorang bapa. Itu kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan boleh baca, boleh baca dekat kitab-kitab yang lain, ataupun ada ustaz yang akan menyampaikan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Seterusnya yang keempat, semangatnya dalam melakukan ketaatan harus bertambah. Pernah saya bertanya kepada Habib Abdullah Ahmad Al-Kaf, Habib Abdullah Ahmad Al-Kaf, berkenaan sesuatu mimpi lah, mimpi yang baik, mimpi bertemu Nabi dan sebagainya, contohlah, atau mimpi apa-apa juga lah, yang baik-baik. Jadi apa jawabnya Habib Abdullah Ahmad Al-Kaf? Masa tu kami ketika tu di Hayu Sabi' di Mesir sana lah, di Kahira. Selepas kuliah beliau tu, kami dengan beberapa sahabat saya tumpang kereta dia, Habib Abdullah Ahmad Al-Kaf ni. Disebut nama dia, rindu pula tuan-tuan dia. Jadi saya tanya kepada Habib, ya Habib ni, kalau mimpi baik ni yang boleh kita nak tafsirkan bagi orang yang biasa-biasa macam kita ni, apa dia Habib? Itu Tuan Habib pun jawab, dia kata, kalau kita beribadah, tingkatkan ibadahnya. Contoh, kalau di hari ni solat duha 2 rakaat, tambah menjadi 4 rakaat. Contoh, kalau di hari ini berzikir, wirid, contoh la ilaha illallah, tambah jadi dari 40 jadilah 80. Maknanya dia pertingkatkan amal ibadah dia. Hari ini dia tak bersungguh. Bila mimpi yang baik, dia kena bersungguh dalam soal ibadah dia, buat sebaik habis. Kalau dia bersedekah hari ini RM1, esok tambah RM1.20, tak ada itu tuan-tuan. Maknanya pertingkatkan. Kalau tak tambah RM1 nilai pun, tak tambah RM2 ke RM10, tak kisahlah dia nak sedekah berapa pun. Tak kisah nak sedekah berapa pun. Hari ini dia bersedekah di masjid setiap hari Jumaat, bagus. Tapi lepas ni cuba dia bersedekah selepas subuh. Selepas subuh. Selama ni tak pernah buat sedekah selepas subuh, kali ini buat sedekah selepas subuh pula. Contoh, jadi adalah ganjaran-ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala untuk mendekatkan taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kalau kita bermimpi mimpi yang tak elok ni bagaimana? Kalau mimpi yang tak elok ni, maknanya kita tingkatkan lagi amal ibadah kita, lagi pertingkatkan, supaya apa? Seandainya kita binasa dengan sebab-sebab, katalah accident dan sebagainya, kita tak tahu bila. Kita hari ini nakal, tak elok, tak baik,
Tapi dengan sebab mimpi kita kena makan dengan naga. Contoh ada tuan mimpi kena makan dengan naga. Ni budak-budak suka cerita macam tu tuan. Contoh mimpi masuk gaung, maknanya kita ni jauh dengan Allah Ta'ala, ingat balik Allah Ta'ala. Jadi tak apalah, kita tak usah lah nak menaksirkan mimpi orang pun nanti gini-gini dapat ni. Memang tuan, kalau kita buka kitab Tajul Muluk macam-macam. Dulu saya ngaji kitab Tajul Muluk dengan arwah tok saya lah. Kitabnya ada lagi kat rumah tu, ngaji tentang mimpi, penaksiran mimpi, gini-gini, jumpa dengan ulama, gini jumpa ikan mimpi, jumpa ikan haruan, ular dan sebagainya, semua ada kat dalam tu tuan. Contoh. Tapi kita ni bukan ahli dalam pentafsir mimpi. Bila orang tanya kat kita, kita cuma jawab tadi itulah pertingkatan ibadah. Jadi maknanya selepas ini tuan-tuan, walaupun saya belajar kitab tu, ingat lagi apa dalam ilmu laduni orang-orang alim ulama tulis kat dalam kitab Tajul Muluk tadi ni, kita akan jawab itulah. Supaya kita ni akidah dapat terjaga. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima, tidak berbangga diri atas mimpi yang telah dilihatnya. Bangga. Lagak mimpi malam tadi rumah besar. Contohlah. Nak mimpi rumah besar. Baik tu kata tadi, boleh bercerita kepada orang yang dipercayai, yang amanah. Betul tuan. Kawan-kawan kita ni tuan. Lepasnya tu istilah anak muda sekarang nganjing-nganjing selepasnya kan. Muhammad ni dia cerita kan. Rumah besar. Rupanya dia dah cerita kat orang ni cerita, kena main-mainkan macam pula dengan kawan-kawannya. Kita elok tuan. Mimpi dah bagus dah. Tapi nak kabur kat kawannya tu tak milih. Tu akhir jadi gitu. Al-Imam Ali bin Anas radhiyallahu anhu berkata, ar-ru'yah tasurru wa la tadur. Kamu boleh berbahagia dengan datangnya mimpi yang baik, akan tetapi janganlah kamu berbangga diri. Boleh berbahagia tapi jangan berbangga diri. Itu dia. Terus menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebahagian salafus soleh, iaitu dengan tujuan agar anak keturunannya dapat lebih mengenalinya dan mengikut jejaknya dari amal kebaikan yang telah dilakukan. Yang ini bukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Dia boleh tak catat mimpi jumpa Nabi kali pertama, kali kedua, kali ketiga jumpa alim ulama, demikian kali pertama, kedua siapa orang alim ulamanya, kemudian mimpi rumah, dapat rumah atas bukit, atas gunung dan sebagainya. Dicatat. Nanti anak-anaknya ketika ketiadaannya, terbuka buku abah. Abah ni masa hidupnya begini-begini, amalannya begini. Biasanya orang yang mimpi begitu, amalannya macam mana tuan-tuan? Biasanya banyak amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Yang ketujuh, jika terdapat seorang yang telah mengabarkan mimpinya kepadamu, maka ucapkanlah kepadanya. Ni kalau ada orang cerita mimpinya kat kita tuan-tuan, mungkin sebab dia percaya kat kita. Ni tuan-tuan saya satu ingat. Kan tadi kita kata jangan sembang dengan sembarangan orang mimpi kita ni, kecuali yang dia rasa amanah, yang dipercayai lah, dan juga disayangi. Dia cerita kat kita, maknanya orang ni percaya kat aku dan dia sayang kat aku, dia anggap aku ni best friend dia. Mungkin gitu. Jadi kita terima perkhabaran dia. Tak payah dia kata, kau ni tak baik dah cerita mengata-kata. Kalau kita nampak dia cerita mengata-kata, kita boleh tegur kat dia. Kita boleh tegur dia. Sebab kita dah belajar malam ni. Tapi kalau kita nak dia cerita kat kita saja, okey, kita raikan cerita dia dan kita kena amanah lah. Berkongsi berkongsi kegembiraan dia. Jadi apa yang kita baca, ni saya dah catat tuan-tuan, ucapan tak kala seorang mengkhabarkan mimpi baiknya, khairan ra'aita wa khairan yakunu khairan talaqqahu wa syarran tawaffahu wa khairan lana wa syarran 'ala a'daina walhamdulillahi rabbil alamin. Kebaikan yang telah engkau lihat dan kebaikan juga jadinya. Kebaikan yang sering ditemukan dan keburukan mohon dijauhkan. Kebaikan milik kita akan kita dan keburukan pula diberi kepada musuh-musuh kita. Dan segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Ini ucapan, maknanya benda yang baik-baik tu milik kita, yang buruk-buruk tu milik musuh-musuh Allah, milik orang kafir dan sebagainya. Itu doa ni tuan-tuan. Segala penyakit kembali kepada orang yang memusuhi Allah Ta'ala. Itu doa meraihkan dia. Ini satu adab. Jadi kita jangan kata kat dia dulu. Alhamdulillah kita baca khairan ra'aita wa khairan yakun.
paling tidak pun alhamdulillah baik bagi engkau, baiklah, mudah-mudahan baiklah kejadian mimpi itu dan perkara yang baik untuk kita semua dan perkara yang tak baik untuk seteru-seteru Allah Ta'ala. Paling kurang kita cakap Melayu gitu pun dah memadai dah. Ini kalau kita tak hafal yang Arabnya ni. Tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bermimpi ni menafsir mimpi yang baik di waktu yang tepat, iaitu setelah solat subuh. An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha aqbala alaina biwajhi faqala hal ra'a ahadun minkumul barihah ru'ya, muttafaqun alaih. Dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu dia berkata, jika Nabi SAW selesai dari solat subuh, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami, yakni para sahabat. Kemudian beliau berkata, apakah salah seorang di antara kalian ada yang telah bermimpi baik tadi malam? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu baginda Rasulullah. Maknanya waktu subuh tu dia tanya kat sahabat, ada yang bermimpi ke? Jadi Nabi menafsirkan. Itu layaklah bagi baginda Rasulullah SAW. Kita contoh, kalau Pak Imam memang dia berkemahiran, ahli dalam mentafsir mimpi, mungkin bolehlah nak buat sunnahnya gitu. Tanya, ada siapa mimpi malam tadi? Cuba cerita. Ataupun nak jumpa saya personal atau PM tepi. Mungkin boleh. Sunnah ni Nabi buat. Tapi yang kita yang bukan ahli, tak payahlah tanya. Tak payah tanya. Ada siapa mimpi malam tadi? Sembang dengan saya. Itu PM tepi. Contoh, yang bukan ahli. Jadi tak sunnah bagi dia lah. Makruh. Takut nanti menjadi bertambah buruk. Okey. Jelas tuan-tuan Tidak berbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik, padahal dirinya tidak bermimpi demikian, kerana hukumnya adalah haram dan termasuk berbohong terhadap Allah Ta'ala. Kerana datangnya mimpi yang baik adalah dari malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-Nya yang dikendakinya. Jadi jangan temberang kawan, dia tak mimpi pun, padahal tadi member dia mimpi dapat duit 10,000. Dan dia pun lah, aku pun malam tadi mimpi dapat duit 100,000. Dia temberang. Berdosa tuan, hukumnya haram. Tu pun dah ada hukum dia. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tahallama bi hulmin lam yarah kullifa an ya'qida baina sya'irataini wa lam yaf'al, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berbohong atas mimpi yang tidak dilihatnya, iaitu mengatakan telah bermimpi baik padahal hakikatnya dia tidak bermimpi, maka dia akan dipaksa oleh Allah Ta'ala, akan dipaksa untuk mengikat antara dua biji syair yang sejenis beras, sedangkan dia tidak akan mampu melakukannya. Dua biji beras. Jadi asbab dia menipu ni, denda dia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kok ikat beras tadi ni ataupun gandum tadi ni ataupun barley ke tadi ni, biji renah dengan biji renah ni, kau ikat tak ada kerja tuan nak ikat tu tuan, dengan tali lah yang disuruh ikat tu. Itu denda, satu penghinaan bagi diri dia lah, kerana berbohong tentang mimpi. Yang dia tak mimpi, dia kata dia mimpi. Tu ni mesti budak sekolah. Sembang sampai gaduh tuan. Aku mimpi ni lama tadi, aku mimpi jumpa naga kepala 3. Tak ada, aku lagi mimpi jumpa naga kepala 10. Contoh ini tuan. Di imajinasi dia tinggi. Okey tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Ta'ala. Satu lagi hadis berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca makna dia. Paling besarnya nilai kebohongan iaitu bohongnya seseorang dengan kedua matanya atas sesuatu yang tidak dilihatnya. Hadis Bukhari. Maksudnya iaitu dengan mengatakan telah bermimpi. Misalnya dia mengatakan aku telah bermimpi melihat sesuatu, sedangkan hakikatnya dia tidak bermimpi. Hal ini hukumnya haram dikarenakan dia telah berbohong kepada Allah, kerana mimpi yang baik datangnya adalah dari malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperlihatkan mimpi kepadanya. Jadi kenapa dia jadi haram? Sebab mimpi ni ada mimpi, bila mimpi yang baik tuan, mimpi yang baik datang dari Allah. Mimpi ni ulama dalam hadis ada 3 kan. Mimpi yang baik lah, maknanya mimpi yang
Orang kata 46, satu dari 46 kenabian mimpi yang benar. Kedua, mimpi sebab perkara yang dilihat semasa sebelum tidurnya ni, ia terbawa-bawa ke mimpi. Yang ketiga iaitu mimpi permainan syaitan. Jadi kita cerita mimpi yang benar ni tadi, mimpi yang baik-baik ini datang dari Allah, dan tentu Allah utuskan malaikat untuk menyampaikan mimpinya tu tadi. Menyampaikan mimpi. Jadi kalau dia temberang, maknanya Allah dia menemberangkan atas nama Allah untuk nilai mimpinya tu tadi. Jelas tuan-tuan jadi kita setakat ni dulu tuan-tuan yang mulia berkaitan dengan mimpi yang baik, dan selebihnya insya-Allah tuan-tuan boleh lihat pada nota yang telah saya berikan tu. Yang berikut amalan supaya dijauhkan mimpi buruk, bacaannya Allahumma inni as'aluka ru'ya shaliha shadiqan ghaira kadhiban nafi'a ghaira dharrah. Ni doa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian doa Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Allahumma in kana fi 'abdika hadha khairun fa arini lailatul ru'ya. Dan dalam smartphone tuan-tuan pun saya dah bagi dah dalam grup. Nanti tuan-tuan boleh semak baliklah kalau tuan-tuan kertas hilang dan sebagainya. Kemudian apakah amalan surah yang dibaca biasanya diamalkan oleh alim ulama untuk mendapatkan mimpi yang baik? Ini amalannya baca surah Syam, suratul Lail, surah Tin, surah Kafirun, surah Ikhlas, Falaq, suratul Nas. Ni baca semua sekali ni. Habis baca surah ni tadi, baca doa yang telah saya catatkan. Tuan-tuan nanti boleh baca, baca dan cuba amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita memperolehi mimpi-mimpi yang indah, yang baik, dan memberi manfaat bagi kita dan bukan istidraj kepada diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini dapat kita amalkan. Sekian tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil